Hello, jumpa lagi. Untuk video kali ini saya nak kongsi resepi bagaimana buat kari daging kambing. Okey, langkah pertama saya nak kisar bahan-bahan ni. Satu sudu kecil ni halia dan bawang putih yang dah dikisar tadi. Kemudian 2 biji tomato yang dah potong halus. Ini ada 6 tangkai koriander, daun ketumbar dengan batangnya sekali saya dah iris halus. Masukkan dalam blender untuk kita kisar halus ya. Serbuk kari daging iaitu produk daripada Babas, 1 sudu besar. Saya masukkan kunyit 1 sudu kecil. Serbuk cili kering 1 sudu kecil. Serbuk ketumbar lebih kurang 1 sudu kecil juga. Ini ada yogurt 2 sudu besar, 2,5 sudu besar ya. Masukkan dalam mesin ni, dalam blender untuk kita kisar halus. Dan ini semua bahan-bahan untuk kita perap ni daging lah. Dan ini adalah bahan yang tadi saya kisar ya. Sekarang kita nak perap ni daging kambing kita. Untuk lebih kurang kita perap selama 1 jam ya. Tuang semua bahan dalam ni. Kemudian kita simpan sikit garam, lebih kurang 1 sudu kecil pun boleh lah. Sikit saja kita perap dia. Mengapa kita perap daging kambing ni? Supaya dia dagingnya rasa lembut dan juga rasa sangat sedap ya. Jadi penting untuk kita perap dahulu sebelum kita buat kari lah. Kita perap selama 1 jam, simpan dalam peti sejuk. Okey, bahan-bahan untuk kita buat kari kambing. Ini ada daging kambing yang saya dah perap. Ini terpulang kepada masing-masing lah. Kalau nak perap lebih lama lebih baik lah, lebih sedap dia punya daging. Kemudian ada halia dan bawang putih yang dah ditumbuk halus, dikisar halus. Ini ada 1 sudu teh serbuk ketumbar, 1 sudu teh serbuk kunyit, 1 sudu teh serbuk cili. Dan ini ada cili hijau 1 biji dan 1 ulas bawang putih untuk tumis, dan bawang besar yang dah saya potong 2 biji. Dan ini ada 3 helai daun salam, buah pelaga, kulit kayu manis dan bunga lawang lah. Dan ini adalah ubi kentang yang dah dipotong sebanyak 3 biji tapi saiz kecil saja. Dan ini 3 sudu besar serbuk kari daging, 3 sudu besar macam ni serbuk kari daging. Dan ini minyak untuk menumis sebanyak 3 sendok, dan sedikit daun ketumbar nanti, dan ini daun kari untuk kita tumis lah. Untuk mula-mula saya nak masak ni, nak rebus ni daging kambing yang dah diperap. Jadi kalau guna periuk biasa, kita masak selama 1 jam lah untuk lembutkan daging. Tapi saya guna pressure cooker, jadi ambil masa untuk 10 hingga 15 minit. Untuk melembutkan daging kambing ni, guna pressure cooker kita ni, kita masak dalam lebih kurang 10 atau 15 minit dengan whistle sebanyak 2 kali kalau api kuat. Tapi kalau api perlahan, lebih kurang 4 atau 5 kali whistle bunyi. So untuk daging ni kita tak perlu masak terlalu lembut sangat, sebab nanti kita akan tumis daging ni dengan bahan-bahan rempah yang dah disediakan tadi. Dan untuk rebus pun kita tak perlu tambah air.
tunggulah untuk 2 whistle. Daging kita pun dah mula lembut, tapi taklah lembut sangat sebab nanti kita nak tumis semua bahan-bahan rempah dan masak sekali lagi bersama dengan daging ni. Okey, sekarang kita nak tumis kita punya kari ya. Dan minyak ni saya guna 3 sendok besar ya, minyak untuk kari kambing ni. Okey, kita tumis semua bahan-bahan ni. Daun salam, buah pelaga, bunga lawan dan juga ni kulit kayu manis. Simpan bawang. Ini cili hijau nanti sekejap lagi baru kita simpan. Cili hijau dan juga bawang dan bawang putih. Kita tumis dulu sehingga wangi. Bawang pun dah agak layu, jadi bolehlah kita simpan halia dan bawang putih yang dah dikisar halus. Serbuk ketumbar kita 1 sudu kecil, serbuk kunyit 1 sudu kecil, serbuk cili kering 1 sudu kecil. Kalau nak pedas boleh tambah lagi lah. Dan ini serbuk kari daging sebanyak 3 sudu yang tadi saya sebut. Simpan. Masa ini kita boleh kurangkan api sikit supaya rempah dia tak hangus, dan kita boleh simpan daun kari. Sekarang saya simpan ubi kentang yang dah dipotong. Masa ni kita simpan air rebusan daging tadi, kita simpan sikit. Dan kita tumis rempah ni sampai dia pecah minyak. Bila dah agak-agak rempah kari kita dah pecah minyak macam ni, bolehlah kita simpan kita punya daging yang telah kita rebus tadi bersama dengan air rebusan daging. Untuk ni kita bolehlah masak untuk 10 minit. Dan sebelum tu kita simpan cili hijau kita 1 biji dekat sini. Ni daun ketumbar ni nanti. Untuk kari kambing ni saya guna santan juga ya. Tadi saya lupa nak sebut. Jadi santan kita guna lebih kurang setengah gelas plastik macam ni. Tak perlu banyak. Nanti kita simpan santan. Ni kita kacau sekejap. Kita nak pastikan kita punya daging ubi kentang ni lembut ya. Sekarang dia belum lembut lagi. Lebih kurang dalam 10 minit macam tu lah. Baru kita boleh angkat daging kita. Kari daging kambing. Okey. Nampaknya ubi kentang kita pun dah mula lembut. Nampak kari ni sangat menyelerakan, sedap bau dia. Okey, masa ini kita boleh simpan santan yang tadi saya dah sediakan lebih kurang setengah gelas macam ni. Selepas tuang santan, kita rasa dulu sebab masa perap daging ni saya dah simpan garam sikit. Sekarang saya rasa dulu garamnya. Okey, sekarang kita simpan garam sebab tadi masa saya rasa tak cukup garam, lebih kurang 1 sudu kecil lah. Tambah. Biarkan mendidih sekejap. Lepas tu kita simpan daun ketumbar kita. Okey,
Sekarang kari daging kambing kita dah siap. Masa ni bolehlah kita tutup api. Okey, inilah hasil kari mutton kita ya, kari daging kambing. Tengok, sangat sedap ya. Bau dia pun menyelerakan. Dah lapar ni. Dari tengah hari tadi kami tak makan. Sekarang dah nak mula makan. Siapa yang nak cuba boleh cuba. Sekarang saya nak cuba makan bersama dengan nasi minyak yang saya dah masak tadi. Dan juga ni sayur kacang panjang ni. Bukan kacang panjang ni, kacang buncis ni. Kacang pendek. Sedapnya. Dan juga salad timun yang sudah saya sediakan juga tadi. Sedap. Okey, sekarang kita makan. Sedap. Tengok berapa lembut dagingnya ya. Kalau kita guna pressure cooker, tapi kalau tak ada pressure cooker pun tak apa, masih boleh guna periuk biasa. Tapi kena masak lama sikit lah, lebih kurang 1 jam macam tu. Sedap. Sama dengan salad timun ni, memang super. Sangat sedap ya. Okey. Pada yang nak mencuba resipi saya ni boleh cuba ya. Tapi sebelum tu jangan lupa subscribe, like dan share. Jumpa lagi di lain video. Bye bye.